pendidikan kita masa depan. Dan saya juga nampak sebab kalau dulu kita panggil guru di sekolah, ini dipanggil pensyarah. Sudah ada penjenamaan, ada naik taraf ke apa, tapi kalau letakkan di bawah KPT saya rasa lebih sesuai. Seterusnya di bawah 010400 pembangunan bakat kepimpinan pendidikan tinggi AKEPT sebanyak 9.2 juta diperuntukkan dengan 44 jawatan. Saya nak tanya, AKEP ni dia terletak di kawasan saya, Bandar Enstek di bawah Parlimen Rasa. Dia ditubuhkan sejak 2008 dengan penjawatan yang begitu kecil, 44 orang saja. Apakah fungsinya? Kenapa tak ada usaha untuk memberikan peruntukannya lebih supaya dia dapat berperanan dengan lebih aktif dalam memastikan bahawa pendidikan tinggi kita, khususnya pengurusan tinggi dan menengah ke atas untuk pengajian tinggi kita dapat dinaik taraf. Dan perkara terakhir yang saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri KPT berkenaan adalah peruntukan. Selain daripada institusi-institusi awam yang disenaraikan menerima peruntukan, ada tak institusi lain selain daripada yang tersenarai turut menerima peruntukan daripada kerajaan, swasta dan sebagainya? Mohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Sekian saja. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Silakan Yang Berhormat Arau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Pengerusi, rakyat Malaysia, orang muda, tap screen guys, terus menerus TikTok pada petang ini. Yang pertama sekali ialah butiran 01000 pengurusan 010200 pendidikan tinggi 0200 pendidikan tinggi ya. Datuk Pengerusi dan juga kepada menteri-menteri yang berada di Parlimen di akhir-akhir ini, Menteri Pertanian, Menteri KPKT, Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Pelajaran yang Menteri Pelajaran hadir tapi dia tak jawab soalan saya tadi dan diberi 5 minit, dia sempat jawab 2 minit saja. Jadi walaupun tidak ada masalah, saya menunggu jawapan bertulis daripada Yang Berhormat. Berhormat pusat kawan-kawan saya bercakap, yang saya dengar yang tak akhir ini adalah Kepala Batas dan juga Rasa. Mereka bercakap tajuk yang sama, iaitu pendidikan yang ada tidak memenuhi kepada keperluan permintaan, keperluan industri. Yang Berhormat, ni semua orang cakap. Saya mencadangkan kepada Yang Berhormat pada petang yang mulia ini supaya revolusi akademik dibuat secara menyeluruh. Sebab kalau tidak, universiti akan bagi Tan Sri harapan palsu pada pelajar. Dia hanya berjuang untuk dapat scroll dengan izin, lepas tu dia tak dapat kerja sebab dia tidak memenuhi permintaan industri. Jadi sekarang ni buat revolusi akademik. Semua ni universiti yang berebut-rebut untuk bagi macam-macam tawaran, tapi bila mereka dapat sijil, mereka tak boleh kerja, dan kalaupun nak boleh kerja, dia kena pergi melalui latihan lain. Jadi sekarang ni round pertama Yang Berhormat Menteri Pendidikan yang saya rasa mampu buat benda ni, supaya kita bagi latihan di peringkat semester, jadi bila dia habis dia terus bekerja. Sekarang ni dia kena pergi lagi satu latihan sebelum dia boleh kerja. Sekarang di peringkat semester. Ada negara-negara di negara maju, tak payah sebut nama, tapi ini sebab dia melibatkan syarikat-syarikat besar. Ada satu syarikat Yang Berhormat ada 40,000 orang pekerja. Dan dia bagi tahu kat saya, dulu 30 tahun dulu saya pernah jumpa dia. Dia kata kalau nak bertanding ahli parlimen, dia kata dia tidak ada masalah, pekerjanya 40,000 orang tu boleh bekerja. Tapi syarikat ini telah mengekalkan namanya di dunia ini, dan semua kita pakai pen itu, dan dia ada pekerja yang tidak ada masalah untuk mendapatkan pekerja sebab anak-anak mereka seawal umur 16 tahun sudah diberi latihan industri. Anak-anak kepada bapa tadi, ibu bapa tadi dapat latihan industri, dan selepas dia habis dia terus bekerja
dan Kelang itu tak pernah pun menghadapi masalah dari segi pekerja kerana apprentice tadi yang telah berjaya dalam bidangnya di universiti, dia juga mempunyai latihan industri. Jadi yang ni kita nak buat biar ada satu revolusi akademik yang hebat dan dahsyat diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan. Kalau tidak, kawan-kawan kita ini hanya menyebut bahawa latihan yang mereka dapat tidak bersamaan dengan permintaan industri. Buat serta-merta latihan, buat tahun depan. Kalau tak boleh jangan benarkan mereka selepas habis belajar baru nak bagi latihan. Di peringkat semester ni kena bagi latihan, dan tak perlu bagi latihan di peringkat tahun terakhir. Bagi latihan di peringkat awal. Ini selalunya untuk paper yang terakhir baru dibagi latihan, dan dia terkapa-kapa dengan izin untuk masuk ke bidang industri. Jadi satu revolusi yang melibatkan seluruh universiti. Jangan hanya menyediakan kursus untuk mereka mendapat degree, lepas itu mereka tak boleh kerja. Ini tak bagus. Sekarang ni berpuluh, saya tak tahu, mungkin ke peringkat ratus ribu yang tidak mempunyai pekerjaan berdasarkan kelulusan yang diberi. Nombor dua, yang berhormat, ini pensyarah. Pensyarah ni yang ulat buku kan, daripada degree pergi buat master dan buat PhD. Mereka sendiri tak pernah dapat latihan industri. Yang berhormat, ini saya bagi maklumat ni hebat sebab ini terus daripada naik chancellor yang mencadangkan benda-benda ni saya sampaikan. Pensyarah ini tak pernah dapat latihan industri, bagi syarahan tentang industri. Pensyarah ni saya minta supaya bagi syarat mereka mesti melalui latihan kurang-kurang satu tahun, ataupun mereka mesti melalui latihan kalaupun tidak setiap semester, supaya mereka jadi pensyarah yang bukan saja ada pengalaman buku tapi pengalaman peringkat kerja. Macam dululah kita belajar ekonomi, pensyarah kita pun tak pernah berniaga apa, dia bagi tajuk ekonomi, lepas tu dia pencen, dia pergi kerja, dia tak boleh meneruskan. Tapi anak pelajarnya yang belajar dan juga ada pengalaman dalam bidang perniagaan telah berjaya. Jadi kita minta supaya kualiti pensyarah ini bukan saja pensyarah yang menjadi ulat buku, tapi pensyarah yang ada pengalaman tentang industri. Boleh 2 minit, Tan Sri? Ya, silakan. Itu sebab saya kata Tan Sri ni paling handsome. Yang ketiganya, yang berhormat, ini yang kedua terakhir. Universiti sekarang mesti berjiwa besar, Tan Sri. Dia kena berjiwa besar untuk bermesra dengan kerajaan negeri. Ini dia macam tak mau buat aktiviti bersama dengan kerajaan negeri, dia tak buat. Contoh macam di Kedah. Kedah negeri pembangkang, kami pun pembangkang. Jadi pada universiti itu kena ingat, asal usulnya adalah kebanyakan universiti adalah tanah yang dianugerahkan oleh kerajaan negeri. Jangan buat tidak mesra dengan kerajaan negeri. Sebab pelajar yang terpaksa buat kursus tertentu, dia kena jumpa rakyat, jumpa kerajaan negeri, jumpa saya, jumpa kami. Saya kata, mana surat daripada Naib Chancellor? Naib Chancellor susahlah, pensyarah bolehlah. Jadi kita pun tertanya-tanya, kenapa mereka ni susah sangat? Dahlah sekolah tak bagi masuk kat sekolah. Ini universiti pun nampaknya tak mesra dengan kerajaan negeri. Saya cadangkan lunaklah sikit. Yang berhormat Menteri Pendidikan sekarang ni yang berjiwa besar, saya puji Yang Berhormat. Tapi kalau Yang Berhormat tak buat ini, saya akan tegur Yang Berhormat dengan hebat dan dahsyat mesra pelajar. Akhir sekali, Yang Tan Sri, ialah college community. Saya dulu jadi pengurusi college community tempat saya, pengurusi. Sekarang ni dah bila saya jadi pembangkang, tak jadi pengurusi lagi. Jadi pengurusi tidak, saya tak tahu, tapi tak pernah dibagi tahu ada mesyuarat, tak ada mesyuarat. Ini ialah untuk membela rakyat. Kami pembangkang pun bukan untuk kami, untuk rakyat. Macam Menteri Pendidikan parti PKR kata nak turun jawatankuasa untuk memantau cikgu-cikgu. Janganlah buat macam tu, rugi masa. Jadilah sebuah kerajaan yang hebat, yang lunak dengan rakyat, bukan kerajaan yang membalas dendam. Terima kasih, Tan Sri. Baik, terima kasih. Saya jemput Kuala Selangor. Terima kasih Tan Sri Pengurusi Selangor sebagai pembahas terakhir Kementerian Pendidikan Tinggi. Saya mulakan dengan Hospital Pengajar Buah Butiran B64 030,000. Peningkatan perbelanjaan sebanyak 96 juta kurang lebih.
Dan sekaligus saya mengingatkan dan juga sekaligus bertanya kepada Menteri bahawa KPT punya 5 teaching hospital, ya, hospital mengajar, dan PPUM, HUSM, UIA, HUKM dan HUITM, tetapi hanya punya 3 apa yang dikatakan sebagai yang menjalankan latihan pegawai perubatan siswazah ataupun housemanship, ya, iaitu HUSM, HUKM dan PPUM. Saya kira sudah sampai waktunya supaya satu penyelarasan KPT, MOH, ya, dan juga hospital-hospital swasta supaya memandang kepada satu keperluan untuk diselaraskan dan diwujudkan. Hampir-hampir saya mau cadangkan satu Suruhanjaya sebab kenapa hospital dikatakan hospital pengajar ini tidak dapat boleh menjalankan kegiatan latihan siswazah ataupun housemanship, ya, kerana ia sangat perlu untuk kita gembeling dan kita dapatkan penuhi segala kriteria yang untuk jadi layak untuk menjadi apa yang dikatakan sebagai latihan siswazah, latihan pegawai siswazah, ya. Jadi ini satu saya kira penting dari segi bagaimana, ya, kalaupun kita boleh tingkatkan 96 juta kali ini, satu keperluan supaya dilihat satu keselarasan semua hospital-hospital kita, sama ada MOH ataupun KPT ataupun bahkan yang swasta. Swasta pun kita ada menteri, kita ada KPJ, kita ada Sunway, kita ada MSU, tapi tidak diizinkan untuk menjalankan latihan pegawai perubatan siswazah ataupun housemanship, sementara kita sangat memerlukan. Ya, dan kita tahu dalam tahun buat 2023 ini kita ada 70,000 doctors, ya, di public dan juga private, tetapi pada memandang kepada keperluannya dalam tahun 2025 kita mungkin saja memerlukan 90,000. Jadi keperluan ini habis satu topik. Jadi Tan Sri, keperluan ini saya ingat perlu mendapat sedikit mendapat penelitian dan pertimbangan menteri. Itu pertamanya. Kedua, saya memandang kepada penyelidikan fundamental ataupun fundamental research ini. Ya, betul, fundamental research grant scheme ini diperkenalkan kurang lebih daripada 20 tahun dahulu, ya, di bawah kelolaan KPT. Adakah satu audit telah dibuat untuk mengkaji pencapaian skim ini, terutama dari segi progression, penemuan yang dibawa ke tahap daripada fundamental research ke translational research dan seterusnya applied research yang akhirnya mampu kita komersialkan. Jadi ini satu ya perlu beredar di tahap begitu, dan ini satu yang saya ingat memerlukan sedikit pencerahan daripada menteri. Ketiganya, apa yang disebutkan di bawah butiran MQA B64 010300, ya, dikatakan sebagai agensi kelayakan Malaysia. Saya merhatikan butiran 010300 ini, mohon kerajaan nyatakan perincian berkenaan mekanisme perancangan MQA bagi pelajar-pelajar lepasan sekolah tahfiz. Ini sangat menarik. Sekolah tahfiz, pondok dan madrasah untuk menggunakan laluan alternatif pengakreditan pembelajaran pengalaman terdahulu ataupun APL yang dimaksudkan dengan accreditation of prior experiential learning, yang saya kira memberikan ruang kepada mereka yang melalui institusi pendidikan seperti ini dapat akhirnya menjejak kaki mereka ke institut pengajaran tinggi, ya. Sekaligus juga saya ingin bertanya kepada menteri akan satu yang diistilahkan sebagai mekanisme pembelajaran fleksibel, ya, dan apakah kerancangan kementerian dalam menjamin hasrat kerajaan dalam melaksanakan program pembelajaran fleksibel ini, apakah ia juga bermaksud yang dikatakan sebagai the micro credentialing, ya, yang adalah juga sekaligus dapat dimuatkan dalam apa yang dikatakan sebagai lifelong learning itu. Dan ini saya kira adalah sangat perlu dalam era revolusi perindustrian 4.0, perlu diberikan ruang seluas-luasnya untuk kita teruskan dapat meningkatkan, ya, skill set kita, knowledge gap kita,
sama ada apa pun dalam bentuknya micro credentialing ini ataupun pendidikan ataupun short courses dan professional courses yang akhirnya akan dapat meningkatkan talent pool kita, dan setiap seorang itu diberikan ruang untuk sentiasa membuat penambahbaikan dan value added kepada apapun kepakaran mereka. Saya minta untuk perkara ini diberikan penjelasan apakah yang dimaksudkan dengan fleksibel mekanisme pembelajaran fleksibel dan juga micro credentialing itu. Akhir sekali, dengan izin Tan Sri, pendidikan tinggi di bawah butiran 020,000, ya kita punya disebutkan di sini, disebutkan tentang itu adalah bila dilihat kepada KPI-nya itu, ia menyebutkan tentang antara lainnya untuk dibuat pemacu petunjuk prestasi utama bagi pendidikan tinggi yang dibawa dalam bentuknya ranking kita dalam top 100 QS World Ranking, University Ranking. Tapi saya juga pada waktu yang sama mau kita juga melampaui ataupun beyond QS World University Ranking ini. Pendidikan tinggi kita ini mesti punya seperti mana India contohnya. India punya naratif, punya cita-citanya build universities for a knowledge economy. Kalau kita menteri, apakah agak-agaknya yang membina universiti, membentuk negara madani, membina universiti, building universities for apa yang mungkin kita boleh sebutkan sebagai civilized humanity dan sebagainya, itu tidak jelas kecuali kita mengejar world ranking itu. Saya kira tidak ada masalah. Mungkin sekaligus dia akan meletakkan kita di satu tahap yang posisi yang baik, tapi pada waktu yang sama saya kira seperti mana India contohnya build universities for a knowledge economy, kita juga mesti punya kejelasan di samping merebut ranking itu. Terima kasih Tan Sri atas kelebihan waktu yang diberikan. Baik, terima kasih. Kuala Selangor ialah pembahas terakhir. Sekarang saya jemput Menteri untuk menjawab soalan-soalan yang ditemukan. Saya beri masa 25 minit. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih kepada kesemua ahli-ahli yang berhormat, 20 orang kesemuanya, yang telah mengambil bahagian untuk membahas maksud bekalan pembangunan 64 Kementerian Pendidikan Tinggi. Pelbagai perkara telah dibangkitkan dan saya cuba jawabnya sebaik yang mungkin dalam waktu yang terhad ini. Yang berhormat daripada Puchong, Kubang Krian, Tuaran, Arau telah membangkitkan mengenai soal keboleh pasaran graduan. Saya ingin menyatakan bahawa isu keboleh pasaran graduan ini merupakan perkara yang sememangnya diberikan perhatian yang sangat serius oleh pihak kementerian. Dan memang tidak dinafikan bahawa bilangan siswazah dalam negara kita telah pun meningkat daripada setahun ke setahun. Dan untuk makluman, kadar pengangguran siswazah mengalami penurunan sebanyak 0.4% untuk mencatatkan 3.7% pada tahun 2022 berbanding 4.1% pada tahun 2021. Dan berdasarkan data resmi dari sistem kajian pengesanan graduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, bilangan graduan yang belum bekerja selepas 6 bulan menamatkan pengajian adalah seperti berikut: seramai 40,000 orang ataupun 15.6% daripada 260,000 graduan yang menamatkan pengajian pada tahun 2020, seramai 41,467 atau 14.5% daripada 286,299 graduan pada tahun 2021.
manakala hanya seramai 29,000 atau 9.8% daripada 295,962 graduan pada tahun 2022. Memang pihak kementerian kita telah bangunkan sistem kajian pengesanan seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Puchong, dan dengan sistem yang kita bangunkan itu kita akan dapat melakukan analisa dengan lebih mendalam dan dengan lebih tepat bagi kita mengatasi apa saja isu dan masalah serta cabaran yang akan lahir daripada soal kebolehpasaran graduan, program-program mana yang menyumbang kepada masalah graduan tidak mendapat pekerjaan dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita juga mengakui bahawa selain daripada graduan-graduan yang tidak mendapat pekerjaan itu terdiri daripada undergraduate, ramai juga yang terdiri daripada mereka yang postgraduate, dan ini adalah kerana mereka yang berkelulusan postgraduate, PhD sebagainya, di negara kita tidak banyak pusat ataupun institusi penyelidikan sama ada di peringkat kerajaan ataupun swasta yang menawarkan pekerjaan. Jadi itu satu perkara yang sememangnya kita tidak menafikan hakikat. Tapi walau bagaimanapun, bagi menangani isu graduan menganggur ataupun tidak bekerja ini, Kementerian Pendidikan Tinggi telah melaksanakan inisiatif secara berterusan bagi memastikan bakat dan kemahiran yang pelbagai dapat diberikan kepada siswazah-siswazah kita. Antaranya, kita melaksanakan semakan dan penambahbaikan kurikulum secara berkala dalam tempoh 3 hingga 5 tahun bagi memastikan pelajar yang mengambil bidang berkenaan mempunyai daya saing serta kebolehpasaran yang tinggi sebaik saja mereka menamatkan pengajian. Kedua, kita membangunkan pelan strategik kebolehpasaran graduan sebagai dokumen strategik dan rujukan utama bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Kita melaksanakan padanan pekerjaan kepada graduan menerusi kolaborasi. Ipoh Barat ya. Ya, terima kasih Pengerusi Majlis Tan Sri. Tan Sri, kita semua tahu pada kebelakangan ini kita dapat tahu pemasaran, marketability of kita punya graduan sangat tenat, susah. Itu sudah menjadi masalah. Tetapi kita ada PhD pula, ratusan yang dikeluarkan oleh beberapa universiti. Adakah Yang Berhormat berfikir bahawa ini adalah berpatutan berbanding dengan negara lain macam Oxford dan Cambridge ni hanya beberapa puluh saja. Ini Malaysia unik, dia boleh dapat PhD, siapa-siapa pun boleh dapat PhD. Ratusan, bukan not 1 or 2 or 20, 30. Apakah pandangan Yang Berhormat? Adakah dalam tempoh masa yang akan datang Yang Berhormat dapat mensyorkan, memberi garanti kepada rakyat bahawa apa yang dibuat mereka, cycle style atau marketability ini tak masuk akal? Boleh ambil supaya beri pandangan bahawa ini adalah salah. Bukan mendapat PhD menjadi masalah, tetapi PhD this is like permanent head damage. Dia tak ada guna langsung. There's no marketability. Malulah kita universiti mengeluarkan PhD dan Yang Berhormat menjadi menteri. Apakah pandangan mengenai perkara ini? Sila Menteri. Yang Berhormat, pertamanya PhD yang diikuti dalam negara bukan sahaja untuk pelajar-pelajar Malaysia, tetapi sebahagian besarnya juga adalah pelajar daripada luar negara. Kerana bagi universiti awam, kita memang tidak meletakkan kuota bagi pelajar-pelajar luar negara yang ingin mengambil pengajian di peringkat postgraduate. Bagi negara kita, permohonan untuk mengambil PhD ini adalah lebih kepada mereka yang ingin berkhidmat dalam universiti awam sebagai tenaga akademik dan pada masa yang sama untuk menjadi tenaga penyelidik. Manakala yang lain itu mungkin untuk prestige supaya mereka dapat menggunakan doktor setelah mereka mendapat PhD. Yang Berhormat. Tapi untuk mengikuti program PhD
ia bukannya sesuatu yang mudah. Ia ada syarat-syarat terutamanya yang sangat ketat yang dikenakan oleh pihak universiti. Yang Berhormat, Bukan laughing stock, Yang Berhormat. It's so mudah, so easy to get a PhD in some of our local universities. You must admit that. Ya, And we Ibu Barat, cannot, saya there kira must be a dah- selling point. Menteri dah jawab, itu ialah Kalau- jawapan Yang beliau. Berhormat, bila Yang Berhormat jawab, we cannot justifikasi satu perkara yang tidak boleh diterima lah. Kita tak boleh hanya nila setitik maka rosak susu sebelanga. Yang Berhormat, sebenarnya Tuan Pengerusi, saya telah bahaskan ketika Yang Berhormat Batu bahaskan mengenai Saya akan pemberian. jawab itu. Yang itu saya akan jawab. Ya, Ya, saya akan jawab. cuma sedikit saja saya akan sambung daripada Yang Berhormat Ipoh Barat. Saya cuma minta supaya pihak kementerian mengadakan sebuah pusat atau kawalan akreditasi di mana kita boleh mengawal PhD yang dikeluarkan. Saya tak mau gunakan istilah permanent head damage. Ada juga yang katakan PhD adalah macam Pizza Hut delivery. Macam semua boleh dapat. Jadi saya kualitinya PhD ini dipersoalkan, menjadi momokkan oleh orang di luar sana. Lebih-lebih lagi baru-baru ini seorang ahli parlimen yang ada PhD yang mengaitkan parti DAP dengan komunis. Daripada USM pula, saya malu. Saya dari Pulau Pinang. Saya malu. Okey. So saya minta Yang Berhormat Menteri untuk memastikan bahawa kita Yang Berhormat kawal supaya orang-orang ini PhD ini tak ada permanent head damage atau dimomokkan sebagai Pizza Hut delivery. Baik. Sila Menteri. Ya, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, saya belum habis jawab mengenai graduate employability, tapi tak apalah. Oleh kerana ini menjadi perhatian, saya ingin hanya menyatakan iaitu selepas seseorang graduan itu berjaya mendapat PhD, kementerian tidak mempunyai kawalan terhadap tindakan, kelakuan ataupun kenyataan oleh pemegang PhD tersebut kerana kita beranggapan bahawa kalaupun ada seseorang yang mempunyai PhD itu, dia tak semestinya menjadi pakar ataupun sempurna dan mengetahui segala-galanya. Dia mungkin pakar bidang dia, tapi yang lain-lain, dia mungkin tidak mendalam dalam perkara itu. Jadi atas sebab itulah kita berhadapan dengan keadaan-keadaan seperti yang dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat. Tapi apapun selepas ini kita akan lebih ketat dalam soal kita untuk menentukan siapa yang boleh mengikuti program PhD dan sebagainya. Memang amat malanglah. Lebih-lebih lagi ia berlaku sebagai mereka yang keluar daripada sebuah universiti ternama seperti USM. Jadi Tan Sri Yang Dipertua, pelbagai usaha akan kita lakukan, terutamanya hubungan yang rapat antara pihak universiti dengan juga pihak industri, dan dalam perkara ini memang kita telah bangunkan pelbagai usaha sama, dan kita juga ingin maklumkan bahawa dalam soal untuk kita meningkatkan kebolehpasaran graduan bagi tahun depan, kementerian akan memperkenalkan dan menawarkan pinjaman untuk pelajar-pelajar tahun akhir bagi mengikuti program pensijilan profesional yang mana pihak kerajaan kita telah menyediakan sebanyak 15 juta ringgit tabung bagi pelajar-pelajar tahun akhir mohon untuk mendapat sijil profesional supaya itu boleh bantu mereka untuk mendapat dan meningkatkan kebolehpasaran graduan. Yang berhormat, daripada Kepala Batas, Tampin dan sebagainya telah bangkitkan. Sorry Tan Sri Pengerusi, minta penjelasan daripada YB Menteri. Sama ada YB Menteri akan rancang untuk menurunkan ataupun menghenti intake untuk program-program pengajian yang kurang kebolehpasaran. Itu memang antara perkara yang kita beri perhatian. Seperti yang dikatakan tadi, apabila kita mempunyai
satu database yang lebih baik. Kita telah dapat mengenal pasti program-program yang mengeluarkan graduan-graduan yang tidak mendapat pasaran yang baik. Dan daripada situ kita memang akan mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Jadi ini antara perkara yang akan kita lakukan. Beberapa yang berhormat telah bangkitkan mengenai soal pemberian penajaan dan juga beasiswa yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, program penajaan Kementerian Pendidikan Tinggi bermatlamat menyedia dan meningkatkan akses pendidikan tinggi yang lebih baik kepada kumpulan sasaran yang ditetapkan. Dan kita di kementerian, kita tidak memberi beasiswa kepada pihak umum, kepada orang ramai secara umumnya, tetapi kumpulan sasaran kita termasuklah pegawai awam yang sedang berkhidmat dalam ekosistem pendidikan tinggi dan hanya beberapa golongan pelajar tumpuan yang menepati matlamat-matlamat yang ditetapkan oleh kementerian dalam bidang-bidang tertentu yang mana kita memberikan tajaan. Jadi sehingga tahun 2023 terdapat 18 program tajaan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, antaranya skim latihan akademik IPTA, skim latihan akademik Bumiputra, sub kepakaran, pasca kedoktoran, hadiah latihan persekutuan bagi staf bukan akademik IPTA dan hadiah latihan persekutuan pegawai pendidikan tinggi. Kita juga menyediakan penajaan bagi program-program dalam bentuk beasiswa dan mahasiswa seperti program My Brain Science, My Brain 2.0, beasiswa atlet cemerlang, beasiswa tokoh siswa, beasiswa pelajar cemerlang Politeknik dan derma siswa B40 TVET. Untuk tahun 2024, KPT menerima peruntukan sebanyak RM200 juta, iaitu peningkatan sebanyak RM50 juta berbanding tahun 2023. Bagi tujuan pembiayaan dan beasiswa yang saya telah sebutkan sebentar tadi. Perincian bagi pelan perbelanjaan peruntukan tambahan 50 juta itu meliputi tajaan seperti berikut. Kenaikan allowance sara hidup pelajar KPT sebanyak RM30 juta, program My Brain 2.0 4.625 juta ringgit, program bantuan kewangan asasi TVET 1.674 juta ringgit dan program mahasiswa B40 TVET 12.917 juta ringgit. Secara umumnya, peruntukan penajaan ini akan melibatkan unjuran penerima seramai 28,591 orang, iaitu 11,287 pelajar sedia ada dan 17,304 pelajar baru. Yang berhormat Tampin telah membangkitkan apakah faktor yang mendorong kementerian untuk memperkenalkan semula program My Brain yang dikenali sebagai My Brain 2.0. Untuk makluman, sejak program My Brain 15 ditawarkan melalui tahun 2011, trend penajaan berbanding sasaran adalah sangat menggalakkan dengan pencapaian 102.8% dan permintaan yang tinggi ini mewajarkan untuk program ini diteruskan. Dan kajian impak program ini menunjukkan bahawa ia telah menghasilkan sumbangan kesarjanaan yang signifikan dan pelajar-pelajar lepasan program ini mempunyai kemahiran dan keboleh pasaran graduan yang tinggi. Jadi sehubungan itu, mengambil kira potensi program ini, maka pada tahun depan kementerian akan meneruskan pelaksanaannya di mana kita mensasarkan
sebanyak 500 pelajar setahun bagi melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan juga di peringkat ijazah kedoktoran. Dan mengenai persoalan daripada Indra Mahkota, sama ada akan wujud dalam bidang-bidang seperti Islam, sastra, seni budaya dan sebagainya, maka permohonan bolehlah dibuat di bawah program MyBrain 2.0 ini untuk mereka yang ingin melanjut pengajian dalam bidang-bidang yang dibangkitkan. Selain daripada itu, Yang Berhormat daripada Tampin dan juga Raup telah bangkitkan mengenai kemasukan para pelajar ke universiti yang perlu membuat permohonan menerusi UPU. Dan dalam soal ini, Yang Berhormat daripada Raup juga telah mencadangkan dan membuat andaian bahawa kemungkinannya wujud sistem yang tidak begitu adil dalam soal kemasukan melalui UPU sedia ada, dan mencadangkan supaya diwujudkan satu sistem unified bagi STPM dan juga matrikulasi. Saya ingin menyatakan bahawa pihak kementerian sentiasa menambah baik sistem permohonan kemasukan ke universiti awam, ke politeknik dan juga ke institusi latihan kemahiran awam dari semasa ke semasa. Kementerian sentiasa melakukan usaha-usaha memudah dan memaksimumkan jumlah kemasukan ke institusi pendidikan tinggi awam dan institusi latihan kemahiran awam berasaskan prinsip meritokrasi dengan mengambil kira pencapaian akademik 90% dan pencapaian co-curriculum 10% tanpa mengira agama, bangsa, keturunan dan juga negeri. Dan untuk makluman, sebenarnya calon-calon STPM dan juga matrikulasi diletakkan dalam satu ruang untuk bersaing antara satu dengan yang lain. Ada masanya calon daripada matrikulasi yang mendapat tempat yang lebih, ada masanya calon daripada STPM. Tidak ada kuota bagi mana-mana permohonan yang datangnya, sama ada daripada STPM ataupun daripada matrikulasi. Menteri, minta pandangan. Ya, boleh ke Menteri menjelaskan bahawa kenapa graduan SPM memerlukan dua peperiksaan yang berbeza, satu STPM, satu matrikulasi. Adakah kemungkinan boleh disatukan, diunifikan bagi satu peperiksaan? Sekian, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya percaya soal untuk mewujudkan matrikulasi itu datangnya daripada kerajaan dan Kementerian Pendidikan, dan sama ada kita hendak meniadakan matrikulasi dan sebagainya, maka sudah tentulah itu perlu pertimbangan daripada pihak Kementerian Pendidikan. Saya percaya kewujudan matrikulasi itu ada sebab-sebabnya, tujuannya, dan atas sebab itulah adanya matrikulasi. Dan bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, oleh kerana itu keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan melalui Kementerian Pendidikan, maka kita menerima kedua permohonan daripada kedua-dua kelulusan tersebut, dan kita meletakkan kedua-dua daripada jurusan ini untuk bersaing melalui UPU, dan tidak ada penetapan apa-apa kuota antara kedua-dua jurusan ini. Jadi soal sama ada kita bersedia untuk lakukan sistem yang unified, itu memerlukan pihak Kementerian Pendidikan dan keputusan daripada kelulusan daripada kerajaan, sama ada untuk menidakkan matrikulasi ataupun mungkin satu sistem yang bersepadu antara STPM dan juga matrikulasi. Jadi itu bukan bagi Kementerian Pendidikan untuk memberi jawapannya. Selain daripada itu, ada persoalan
mengenai MQA, sijil yang tidak diiktiraf dan jumlah permohonan yang telah ditolak dan sebagainya. Saya ingin menyatakan bahawa MQA boleh mengambil tindakan ke atas IPTS yang mana program pengajiannya tidak mendapat akreditasi tetapi mengelirukan pihak awam bahawa program tersebut telah diakreditasi oleh MQA dan jika disabit kesalahan boleh didakwa di bawah 2 seksyen Akta MQA iaitu Seksyen 96 dan juga Seksyen 97. Tak laluan Yang Berhormat Menteri. Tan Sri Speaker. Boleh ya? Silakan. Dalam memperkasakan politeknik di seluruh negara, saya lihat, saya sebutkan tadi, dalam masa sama kita boleh gunakan politeknik ini untuk melaksanakan program TVET yang sangat diperlukan oleh negara. Umpamanya dia buat diploma 6 bulan lepas pembelajaran akademik, dia boleh attach di industri dan mendapat hands-on practical training on the job. Dan di samping itu, adakah pihak kementerian bercadang untuk menambahkan politeknik untuk melaksanakan program ijazah dalam bidang technical, engineering dan sebagainya? Dan lagi satu, Bapak Menteri, apakah pandangan Bapak Menteri tentang university ranking? Terima kasih. Silakan, Menteri. Yang Berhormat, kita memang akan melakukan beberapa perubahan melalui usaha kita yang dipanggil sebagai transformasi politeknik yang akan kita lancarkan pada 4 hari bulan yang akan datang, dan ia termasuk perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat mengenai politeknik. Ini termasuklah juga menawarkan ijazah-ijazah dalam sistem politeknik. Di samping politeknik memperkenalkan program-program baru yang melibatkan program-program pengajian advance, TVET dan sebagainya. Mengenai soal ranking yang dibangkitkan oleh Kubang Pasu, Padang Terap dan Pasir Salak, saya suka menyatakan dan menegaskan bahawa kementerian mengambil pendirian bahawa ranking tidak seharusnya dijadikan matlamat terpenting sesebuah universiti. Tidak seharusnya dijadikan matlamat terpenting sesebuah universiti, kerana ranking antarabangsa yang hari ini diuruskan oleh QS dan Times Higher Education adalah lebih menjurus kepada soal pencapaian dan hasil penyelidikan. Ini bermakna bahawa faktor-faktor seperti kualiti pengajaran dan pembelajaran, peranan dan keupayaan universiti untuk membantu pelajar yang kurang bernasib baik, komitmen universiti terhadap misi dan agenda nasional, maupun usaha memastikan kemenjadian seseorang siswazah tidak menjadi pemberat utama atau diambil kira secara mendalam dalam sistem ranking. Jadi atas sebab itulah ranking universiti dunia boleh disifatkan sebagai hanya salah satu daripada pengukur yang dipantau oleh kementerian ini dalam usaha meningkatkan pencapaian pelajar dan institusi pendidikan tinggi dalam negara kita. Dan pendekatan ini bukanlah sesuatu yang asing kerana ia juga telah diikuti ataupun diputuskan oleh beberapa universiti yang lain seperti contohnya pada November tahun lepas, Universiti Harvard, Fakulti Perubatan dan Universiti Yale, Fakulti Undang-Undang telah mengumumkan bahawa mereka menarik diri daripada menyertai ranking yang dikelolakan. Kedua-dua institusi tersebut berpandangan yang ranking berkenaan menggunakan metodologi yang tidak selari dengan hasrat universiti itu untuk membantu pelajar dan juga menggalakkan graduat berkhidmat dengan perkhidmatan awam yang mempunyai gaji yang rendah.
Dan pada pertengahan tahun ini juga sebanyak 52 buah universiti penyelidikan di Korea Selatan telah bersepakat untuk memboikot QS ranking yang dilihat meletakkan secara tiba-tiba indikator yang memberi kelebihan kepada negara penutur bahasa Inggeris. Dan banyak juga universiti di dunia, negara di dunia ini yang tidak pun mengikuti sistem ranking yang terdapat dalam yang diuruskan oleh kedua-dua badan tersebut. Dan bagi memastikan kita dapat menentukan kecemerlangan tempatan walaupun kita tidak bergantung kepada ranking, kementerian telah mengenal pasti beberapa strategi seperti berikut. 1. Pelaburan penyidikan yang berterusan. 2. Berusaha terus memperkukuhkan kedudukan universiti awam di peringkat antarabangsa dengan memperbanyakkan program serta hubungan kerjasama dengan institusi terkemuka dunia. Dan memang banyak pun hubungan-hubungan diwujudkan antara universiti kita dengan pihak universiti di luar negara kita. Dan banyaklah lain usaha yang kita akan terus lakukan. Menteri perlukan berapa minit lagi? Kita maghrib. Okay, 1 minit. Menteri minta baca bagi 2 minit lah. Okey, 2 minit. Okey, Tan Sri Yang di-Pertua, mengenai persoalan daripada Batu, zero polisi di UM, perkara ini sudah pun diputuskan dalam bajet 2024 bahawa had yuran semasa kemasukan tidak melebihi RM1,500 dan ini akan kita pastikan tidak berlaku di universiti-universiti yang lain. Mengenai soal AUKU, suka saya nyatakan bahawa AUKU masih akan diteruskan dan kita akan melakukan satu lagi pindaan insya-Allah pada sesi yang akan datang, dan pindaan ini adalah untuk memberi kebebasan berterusan kepada pelajar. Maknanya lepas ini memang tak ada lagi apa-apa sekatan kepada mana-mana pelajar. Dan mengenai persoalan Sungai Petani, mungkin ini yang terakhirlah. Saya. Adakah KPT akan mengalihkan MPP kepada Student Union? Kementerian akan melakukan libat urus dengan pelajar, dan pihak kementerian kita tidak mempunyai apa-apa kecenderungan sama ada sesebuah universiti itu memilih untuk mewujudkan majlis perwakilan pelajar ataupun kesatuan pelajar. Kita serahkan pilihan tersebut bulat-bulat kepada pihak mahasiswa. Manakala mahasiswa yang bekerja, kita sebenarnya tidak mempunyai halangan kepada perkara ini kerana ini merupakan antara usaha kita dalam kita mengurus kematangan dan juga kedewasaan pelajar-pelajar kita. Ya, jadi, Tan Sri, saya nak minta persoalan tadi yang saya dah jawab, tapi Yang Berhormat tak ada. Dah jawab Yang Berhormat keluar. Baik, Saya solat. Tan Sri, Menteri, Kuala Selangor Menteri, penyelarasan yang saya sebutkan tadi tentang hospital pengajar, saya minta supaya diberikan komentar dan diberikan pencerahan sebab sangat mustahak untuk diselaraskan di antara KPT dan juga MOH. Kita boleh pertimbang. Kita mempunyai 9 hospital pengajar, tapi ada beza hospital dengan hospital-hospital di Kementerian Kesihatan. Kerana hospital pengajar di universiti melakukan 3 tugasan utama. 1 mengajar, 1 menyelidik, 1 memberi perkhidmatan. Manakala hospital di kementerian hanya lakukan 1 perkhidmatan kesihatan. Jadi ada beza di situ. Soal housemanship itu ditentukan oleh kerajaan Kementerian Kesihatan. Kita tidak berkuasa untuk lakukan. Untuk bekerjasama berunding, kementerian tak ada masalah. Tapi untuk dicantumkan ada perbezaan-perbezaan yang perlu diambil perhatian oleh kita semua. Jadi itu sajalah Yang Berhormat Tan Sri Speaker, mana yang tak sempat dijawab, ada sebahagiannya memang pernah dijawab dalam soalan-soalan lisan
dan yang lain-lain akan dijawab secara bertulis. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Sekian. Baik, terima kasih Menteri. Yang berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah RM 12 bilion 212 juta 788,400 ringgit untuk kepala B64 anggaran perbelanjaan mengurus 2024 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Kepala Jahat. jadi sebahagian daripada Penjahat. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P64 anggaran perbelanjaan pembangunan 2024 diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P64 jadi sebahagian daripada Macam budak-budak. perbelanjaan. Setiausaha. Pasal-pasal 1 dan 2. Pasal-pasal 1 dan 2 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Menteri. Tan Sri Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang perbekalan 2024 ini dimaklumkan kepada majlis. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang perbekalan 2024 dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Jahat. Masalahnya ialah bahawa usul di nombor 1 dalam aturan urusan mesyuarat hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Jelutong. Suara bersetuju. Majlis sidang semula sebagai majlis mesyuarat. Terima kasih, Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2024 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang perbekalan 2024 ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada yang menyokong? Saya menyokong, Tan Sri. Terima kasih. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli yang bersetuju, ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2024 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu. Baik, Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon memaklumkan iaitu jawatan kuasa telah menimbang usul yang diedarkan kepadanya dan bersetuju dengan usul itu. Saya mencadangkan bahawa Dewan ini mengikut subsection 4-3 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 iaitu Akta 406 membuat ketetapan iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih dari 92 bilion ringgit dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2024 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan Persekutuan 2024 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 34 tahun 2023 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butiran-butiran itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut. Baik, ada siapa yang menyokong? Tan Sri Yang Dipertua, saya sokong. Baik. Masalahnya ialah usul di nombor 1 dalam aturan urusan mesyuarat hendaklah disetujukan. Ahli-ahli berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan.
Ahli Yang Berhormat, mesyuarat hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi. Hari Selasa, 28 November 2023.